e-lubuk emas ini dalam konteks ini adalah media sosial dan juga platform e-dagang ini ada yang disatukan, ada yang berbeza tapi fungsinya sama iaitu untuk berniaga dan kadang-kadang mengacau pasaran secara fizikalnya. Tapi tak boleh dinafikan Pak Reha, memang menuju ke peredaran zaman ini one way forward jugalah dalam pemasaran, dalam marketing dan perlu dihadapi oleh semua peniaga dan juga pengguna. Tapi bila kita melihat evolusi pemasaran ini, kita nak tengok juga adakah ini kita nak ada satu situasi penyelesaian macam win-win situation kepada negara, kepada pemain industri kecil sederhana. Dan bagaimana pula dengan keadaan ekonomi sekarang, kita dapat tingkatkan kehidupan orang yang terkesan dengan sebabkan COVID-19 dan sebagainya melalui e-dagang ini. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita hari ini. Ini dia Khairul Anwar Mat Khalid, merupakan perunding pemasaran digital. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih. Tadi kita dah saksikan satu laporan panjang itu. Mungkin sebagai permulaannya ni melihat kepada e-lubuk emas ini, platform e-dagang dan juga media sosial selaku seorang perunding. Bagaimana menghadapi kepesatan pembangunan revolusi pemasaran terbaru ini? Adakah ianya memberikan satu kelebihan atau kekurangan kepada industri kita ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu terima kasih kepada MHI atas undangan pada hari ini. Kalau mengikut daripada perkembangan global, sebenarnya dunia online ataupun digital ni adalah sesuatu perkara yang kita tidak boleh nak elak. Dia berkembang bukannya dalam negara saja, dia adalah satu fenomena seluruh dunia. Jadi benda ini sebenarnya membuka peluang ataupun memberi ancaman adalah terpulang kepada sama ada individu ataupun kata satu komuniti ataupun kepada negara. Sebab antara puncanya setiap perkara yang kita lakukan dalam dunia online ni melalui platform-platform yang tertentu dan setiap platform ini ada pemilik dia. Jadi kita kena berbalik kepada asas dia, siapakah pemilik itu? Adakah pemilik platform itu adalah warga tempatan ataupun warga luar negara? Dan adakah polisi-polisi ataupun perkembangan yang berlaku atas platform-platform tersebut mampu mengganggu-gugat sesuatu komuniti itu terpulang kepada tindakan ataupun pandangan sesebuah masyarakat itu. Tadi kita dah dengar juga segelintir daripada peniaga-peniaga kecil kan, bagaimana mereka sangat terkesan dengan adanya perniagaan dalam talian ni kan. Jadi tadi Cik Khairul juga kata kita tak boleh lari berkenaan dengan digital ni. Jadi adakah sebenarnya mereka di luar sana yang masih melakukan perniagaan secara fizikal ini perlu berubah sepenuhnya kepada dalam talian? Okey, dia gini. Ada satu pepatah dululah yang menarik dalam bidang pemasaran ni. Berubah ataupun kamu diubah. Jadi perkataan ini, klaus ini adalah terkait rapat dalam dunia digital. Kita balik pada zaman, kalau teknologi lain lah, kita lagi sikitlah topik. Kalau kata dalam kenderaan lah, dulu manual. Sekarang ni semua nak auto. Ada setengah orang tak selesa dengan auto, nak manual, tapi dia tak boleh nak ni. Jadi berbalik pada dunia digital ni, sebenarnya peniaga-peniaga kecil sekalipun dia kena mengadaptasi, kena embrace perkara ni. Cuma dari segi persaingan tu kita tak boleh nak kata apalah, sebab persaingan ni dalam dunia online ni dia dunia terbuka. Benda ni kadang-kadang kita kena rujuk balik, kena kata orang tu tekan break sikit, tengok dari segi aspek bagaimana polisi kerajaan, bagaimana mungkin bantuan-bantuan latihan ataupun perkara-perkara asas yang membolehkan, yang membantu peniaga-peniaga kecil ni untuk dia bertindak. Setidaknya dia dapat menggabungkan physical business dan online. Kita tak semestinya online ni sampai nak berniaga ke luar negara. Kita jangan fikir konsep e-dagang yang besar. Tetapi dalam konsep yang kata orang ni peniaga kecil, mungkin perniagaan online ni dapat mengekalkan dia punya prospek pasaran dia di dalam komuniti setempat. Setidaknya dia boleh bergerak, dia ada gerai. Dalam waktu yang sama, gerai dia mungkin boleh buat live ke, dia boleh buat perkara yang dapat dilakukan sebab perkara ini adalah perkara zaman sekarang. Trend sekarang. Sebab kebiasaan orang akan merintih, dia nak balik kepada zaman dulu. Bukan kita kata zaman dulu tidak bagus, tetapi kita pun membesar setiap masa perubahan itu berlaku. Dan melihat kepada, perlu dilalui kedua-duanya sebab apa salahnya untuk ada fizikal dan juga chat online ni. Tapi
kepada asasnya, saya nak tanyakan tentang konsep e-dagang dan juga media sosial ni, sebab negara jiran juga mengambil satu keputusan drastik untuk terus mengharamkan sebuah platform media sosial ini daripada ada kedainya kerana mengganggu peniaga-peniaga dalaman ini. Berbalik kepada usahawan tempatan ini, macam mana sebenarnya circle itu berlaku dalam perniagaan e-dagang ni sendiri? Okey, dia e-dagang dan social media ni. Saya nak throwback sikitlah. Sekitar awal dekad milenium, maksudnya antara tahun 2000 hingga 2010. Dalam pertengahan tu adalah satu fenomena dia panggil website, laman sesawang. Kami dalam bidang pemasaran ni pernah cakap kalau kata peniaga-peniaga ni pun dah mula sedar setiap perniagaan ni perlu ada website, sebab website ni adalah satu extension pada perniagaan dia yang boleh dicapai 24/7. Maksudnya 24 jam 7 hari seminggu kepada pasaran sama ada tempatan atau luar negara. Dan daripada website ni kan kadang macam laman sesawang ni dia ada homepage, dia punya about us, ada konten apa semua kan, ada blog. Dan dari situ juga ada setengah kedai perniagaan yang ada produk. Dia buka satu lagi extension dipanggil e-commerce. Laman e-dagang. Kadang-kadang dalam website ni kita buka depannya tu produk. Dan dia punya about us kecil je belakang dia. Jadi ini adalah permulaan zaman e-dagang. Sebuah perniagaan tu boleh extend dia punya premise tu di dalam bidang online, tapi benda ni melibatkan kos. Dan dari situ pula ada juga pihak lain, organisasi ataupun founder yang membuka satu laman e-dagang yang besar. Dan disediakan dalam tu dipanggil marketplace, di mana dia membuka peluang kepada peniaga-peniaga lain untuk bersama-sama dengan dia berdagang di marketplace tersebut. Disediakan platform tu platform ni sekarang ni benda ni dah lama sebenarnya. Tetapi di dalam Malaysia ni sekarang dah jadi satu fenomena barulah. Fenomena yang kata baru tak barulah juga, tapi dah memang berkembang. Jadi peniaga tadi selain daripada mempunyai kedai dia sendiri, sama ada fizikal, online, dia juga berpeluang untuk extend dengan kedai ni tadi, join, mendaftar di bawah sebagai seller di bawah sesuatu platform e-dagang yang besar ni. Join dalam marketplace marketplace ni tadi. Jadi perkara ni sebenarnya marketplace ni setakat ni yang saya tahu kebanyakannya untuk daftar free. Dan juga dari sini juga kadang-kadang dia ada buka peluang-peluang kalau kita tak ada produk kita boleh terlibat sebagai affiliate. Affiliate ni maksudnya kita sebagai ejen jual yang mendapat komisen daripada setengah produk. Tetapi bila bersebut tentang marketplace ni, dia adalah satu pasaran terbuka. Sebab pemilik marketplace ni kebiasaannya bukannya daripada warga tempatan, bukannya daripada Kita pergi pada social media pula. Social media pun ada marketplace-nya kan. Social media ni fenomena dia bermula lebih kurang dalam tahun 2008, 2009 macam tu dah satu fenomena lah, 2010-11 di mana asal tujuan yang diperkatakan social media ni adalah untuk connecting people. Dalam social media ni lah setiap orang dia adalah satu fenomena di mana dia melibatkan direct kepada individu. Kalau e-commerce ni pada peniaga, pada ni. Tapi sesiapa pun boleh memiliki akaun social media. Bila orang memiliki akaun social media ni, mula dari situ connection, jumpa kawan lama lah, kadang-kadang kawan 10 tahun lepas SPM tak jumpa. Ini asas je. Tetapi di sebalik itu, pemilik social media ni melihat apa potensi yang ada di situ. Dari mana dia lihat ni? Daripada peniaga-peniaga yang ada e-dagang, ada apa ni semua yang meniaga ni, yang orang yang usahawan tak niaga ni, dia nampak social media ni bukan sekadar connecting people secara mara, tetapi dia melakukan satu macam konten dari situ, storytelling, dan dia linkkan apa dia punya website di situ, dia linkkan dia punya e-dagang di situ, dia linkkan apa semua untuk komuniti dia. Dia dapat kumpul satu komuniti. Tak kiralah kawan sekolah ke, kawan kedai dia ke, customer ke apa ke, dalam satu tu dah jadi, benda tu jadi satu medan sosial yang bukan sekadar bersosial. Tapi satu kata orang ni social and commerce. Jadi dari situlah sebenarnya social media ni pun dia berniaga juga. Jadi nampak peluang, dia buka marketplace. Setiap social media lepas tu macam berjangkit nak semua nak dia ada juga platform dia tu kan. Platform dia. Yang difahami kalau apa yang dia cakap, apa yang dikongsikan ini macam ini antara kebaikan dia. Yes. Kan? Ya betul. Kita nak tahu juga mungkin ada setiap benda ada pro and cons. Betul. Dari segi kekurangannya bagaimana? Adakah menjadi satu ancaman kepada
ekonomi negara ke ataupun bagaimana? Okey. Bila social media ni tadi berkembang, kami sebagai kalau orang pemasaran lah, kita melihat ini sebagai satu peluang. Sebab peluang mendapat pendapatan, kadang-kadang orang yang macam student, dia pun sekadar share content dia boleh dapat income. Betul. Sikit banyak pun lepas duit minyak motor. Jadi benda ni sebagai satu peluang. Tetapi benda ni dia jadi satu ancaman bila mana marketplace yang ada ni bukan didominasi sekadar oleh pengusaha-pengusaha tempatan. Dia terbuka. Sebab dia open market tadi. Open market. Dan kita sebagai consumer, kan selalu orang cakap, pelanggan perlu bijak memilih. Jadi kita bijak memilih, kita pilih yang murah dan berkualiti. Bila kita pilih murah dan berkualiti, sesuatu barang ni, kadang-kadang, dan dia bukan dipromosi oleh orang luar. Kadang-kadang oleh affiliate ni, oleh influencer, kan? Kadang-kadang influencer, KOL, key opinion leader, dia nampak peluang, dia nampak produk ni bagus, mungkin dia dah beli, dia rasa benda ni dia boleh side income, dia boleh jadi affiliate. Betul. Jadi ramai orang warga tempatan ni yang membeli produk tanpa menyedari produk-produk yang dia beli ni, platform-platform yang digunakan ini adalah bukan kepunyaan di dalam negara kita, tempatan. Dan daripada situ kita tak sedar peniaga-peniaga online yang peniaga-peniaga fizikal ni disisihkan kerana produk dia mahal. Kita tak boleh salahkan juga. Betul. Sebab peniaga fizikal ni dia melibatkan logistik, melibatkan sewa tapak, pelesenan dan sebagainya kan. Jadi benda ni memang tidak boleh nak kata no. Kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa dalam perkara ini sebab perkara ini adalah secara ringkasnya macam mana nak mengharmonikan perkara itu supaya kita juga membantu ekonomi tempatan. Perkara ini sebenarnya dia kena satu polisi kerajaan jugalah yang perlu mengharmonikan perkara ini. Maksudnya satu polisi yang mungkin tidak membunuh peniaga-peniaga online dan juga satu tidak juga kata orang tidak dapat membantu at the same time dapat membantu peniaga-peniaga fizikal ni. Mungkin dari segi latihan, mungkin dari segi pendekatan yang lebih holistik. Maksudnya kalau kata peniaga-peniaga kecil ni mungkin ada satu agensi atau pihak yang boleh membantu secara one-to-one ataupun secara yang macam ada cara-cara dah sebab dari segi macam institusi pun sekarang ni ada macam academic industry. Jadi mungkin ada satu pendekatan bridge yang boleh membantu dia. Tak apa, you go on, you buat physical, tapi pada you buat physical ni, you boleh buat online. Dan juga dalam waktu yang sama, cara kita macam mana nak menyekat kemasukan produk-produk luar ni, mungkin ada segi algoritma. Kita pun ramai juga orang-orang IT expert yang mungkin boleh menyekat benda-benda itu kan. Bila kita dalam algoritma ni dipanggil macam search engine optimization apa semua. SEO bila benda ni carian, kita dulukan je produk-produk yang mana yang Malaysia punya. Boleh. Itu sebenarnya boleh dilakukan. Itu semua boleh dilakukan. Sebab kita dah menuju ke dunia digital kan. Maknanya perlu ada benda itulah. Ya betul. Kan? Untuk memastikan keselamatan juga kan. Baik. Terima kasih banyak-banyak apa yang dikongsi oleh Cik Khairul Anwar Ahmad Khalid merupakan punding pemasaran digital 12 tahun pengalaman beliau. Terima kasih. Moga-moga adalah manfaat juga kita dapat hari ini. Betul. Sekarang kita nak kongsikan juga ada komen-komen sebab ini pastinya menarik perhatian ramai yang berkongsi kisah mereka berkenaan e-lubuk emas ini dari Amin Nuruddin. Fariha. Memang perniagaan online jejaskan perniagaan fizikal tapi in term of memudahkan lebih baik belian online kerana kadang-kala barang dijual sama dari segi bentuk dan kualiti. Selain harga lebih berpatutan dan tidak perlu keluar membeli belah. Okey, Ismail Bilal cakap ada baiknya ada buruknya e-dagang. Saya beli barang yang tertentu saja, ada juga barang e-dagang yang bermasalah. Terutama saiz pakaian, ada juga indah kabar dari rupa. Betul, setiap perkara ada pro and cons-nya. Jadi kita sebagai pengguna bijak memilih dan sebagai peniaga juga perlu sama-sama masuk ke dalam scene ini untuk terus kekal relevannya. Baik.